السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Alhamdulillah, Ustaz Kamisa HMS, Reza. Bismillah. Alhamdulillah. Sedapnya green tea yang tuan-tuan bagi saya. Terima kasih para misbah ya. Lilis, Dr. Noazia, Adiliyah, Anim, semua yang hadir pada malam mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ni kita nak renung ayat yang pendek saja. Jangan biarkan saya keseorangan. Mari jom bersama-sama hadir dalam kuliah ni. Walaupun saya tak nampak tuan-tuan, nampak nama tuan-tuan saja. Rajin-rajinlah bagi komen, soalan dan sebagainya. Rona Osman Senam Daud, Muhammad Fadli Ahmad, semua yang hadir pada malam ni, jangan lupa tanda sayang tuan-tuan pada majlis ilmu ni. Jangan lupa untuk bagi komen, kemukakan soalan, like dan juga share dengan teman-teman yang lain. Tolong ambil masa sekejap. Bagi tuan-tuan yang mulia Raja Rosrin yang belum join dalam Telegram sahabat Ustaz Zazan, InsyaAllah mulai hari ini saya akan rajin update kat situ. Apa-apa berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan amal, berkaitan dengan petua, nasihat dan sebagainya. Mazilah Mustafa Nur Rahmah, terima kasih. Ada banyak doa yang akan kita pelajari dalam Telegram sahabat Ustaz Zazan. Tolong join bagi mereka yang belum berkesempatan. Yang Fuad AR, Alhamdulillah. Ustaz Zawi Ghazali, barakallahu fikum. Baik, malam ni kita rujuk pada ayat 26 hingga ayat ke 32, 33, 34, 35 insya-Allah pada malam ni mana yang sempat. Zainuddin Harun, Sadi Zai, Alhamdulillah. Salmi Suhaina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakir Najah, doakan saya sembuh dari COVID positif insya-Allah. Jangan lupa amalkan doa. Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ita Ibrahim, Marina Rina, doakan sahabat-sahabat kita yang sedang dalam kesusahan pada ini, yang ditipu penyakit dan sebagainya. Baik, Zaria Hamid, ahlan sahlan. Itu Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman ada memberitahu kepada kita. Saifuddin Osman, Siti Ramlah, kalau orang beritahu kepada kita ada penyakit dan sebagainya, tak semestinya kita kena jawab dalam WhatsApp group tu. Tapi jangan abaikan, terus doa pada Allah. Ya Allah, fulan bin fulan sedang menderita sekarang, sembuhkan dia. Berilah keterangan, kebahagiaan, kelapangan hati, rezeki kepada keluarganya, kepada dia, keluarganya. Doa kita di Zahril Ghaib, maknanya di belakang orang itu tanpa diketahui, sangat makbul di sisi Allah. Syahrul Bariyah. Sofi Emir, Alhamdulillah. Bahkan apabila kita mendoakan kebaikan untuk teman-teman se-Islam kita, maka malaikat akan mengatakan walaka mithluhu, bagimu sama apa yang kau doakan itu, engkau juga akan dapat bahagian tak kurang sedikit pun. Siti Khadijah, Fadlisa, Alhamdulillah. Jemput teman-teman kita yang lain. Malam ni Muhammad Khairi bin Abdul Latif, walaupun kesibukan sedang berehat dan sebagainya, jangan lupa sampaikan video ni, mudah-mudahan dapat didengari oleh mereka. Baik, ayat 26 hingga 34, 35 pada malam ni insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahli yatamatta أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى صدق الله العظيم. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahawa itulah waktu perpisahan, dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmu lah pada hari itu engkau akan dihalau, kerana dia dahulu tidak mahu mendengarkan Al-Quran dan Rasulullah dan tak mahu menaikkan salat, tapi justru dia mendustakan Rasulullah dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah
Sekali lagi, celakalah kamu wahai manusia, maka celakalah. Allahu Akbar, insyaAllah, tabaraka wa ta'ala. Ayat ini memberikan kepada kita gambaran kematian orang yang derhaka kepada Allah SWT. Bagi orang beriman, mudah-mudahan selamat daripada ujian ketika kematian ni, tuan-tuan. Ujian kena waktu kematian dipanggil sebagai sakaratul maut ini, sehingga Nabi SAW telah menyifatkan begitu dahsyatnya seperti kulit yang telah pun diasingkan daripada isi. Bayangkan bagaimana seekor kambing, bagaimana seekor ikan itu disiang hidup-hidup, tuan-tuan. Nazia Ibrahim Hayati Tahir. Jadi begitulah dahsyatnya detik-detik kematian seperti digambarkan Imam Qurtubi dan kitabnya Tazkirah. Jadi berpandukan kepada ayat ini, kita kena ingat perjalanan ni satu benda yang pasti, tuan-tuan ya. Ayungi syukur. Kalaulah seseorang daripada kita menceritakan pengalaman dia naik haji sebagai contoh. Kita belum ada kesempatan untuk naik haji, untuk menaikkan ibadah haji, maka kita pendengar terbayang, ya Allah, bilalah dapat detik yang mulia tu, kesempatan yang ada itu. Ya, Ustaz Nulis Atimar Aziz Taifur. Maka ketika kita mendengar cerita tu, kita pun terbayang, tergambar orang duduk kat Arafah berdoa, doa mereka semua diperhatikan, didengari oleh Allah SWT. Maka demikian juga kematian ni, bila kita habis sembahyang, kita pun toleh ke belakang, tengok dia keranda sedang menunggu bahawa akan dilakukan sembahyang jenazah sekejap lagi. Jangan abaikanlah, tuan-tuan. Kalau kita sembahyang berjemaah, sebagai contohnya di masjid di Surau, kita nampak jenazah diusung, nak disembahyangkan. Siapa yang sembahyangkan jenazah, dia dapat satu kintar, satu gunung pahala. Siapa yang ikut jenazah itu sampai dikebumikan, maka dapat 2 gunung pahala. Kita kalau pergi setengah negeri, dapat kain pelikat, dapat duit dan sebagainya. Tapi di sisi Allah dapat 1 gunung pahala, 2 gunung pahala. Kintar, tuan-tuan. Maka bayangkan bagaimana besarnya rahmat Allah bagi kita yang hadir, meraihkan orang yang meninggal dunia itu, memberikan penghormatan terakhir. Kalau boleh kita sembahyang dan hantar jenazah sampai dikebumikan, tuan-tuan ya. Baik. Bila kita baca dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi menjelaskan, yatba'ul mayyita salasatun faraji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Mengikuti si mati itu ke perkuburan ada 3 benda, iaitu keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Manakala harta dan keluarga akan pulang meninggalkannya, yang kekal bersama dengannya dalam kubur adalah amalan dia. Allah, betapa indah contoh yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin tentang kematian ni. Di dunia, si ayah ni membagikan kerakyaan yang luar biasa kepada anak bernama anak yang sulung itu. Biasalah anak pertama, tunggu kelahirannya pun kamai lagi, pakaian disediakan, hospital, perawatan, sebutlah pendidikan, semua menjadi keutamaan si ayah. Dapat anak nombor 2, biasanya masih dia berat lagi. Dapat anak nombor 3, biasanya anak nombor 3 ni kadang-kadang lupakan, pakailah second hand, pre-love. Rizal Man ya, Ahmad Kamal, semua yang diberikan itulah yang kakak ataupun abang punya. Yalah, anak nombor 3 ni tidak lagi menjadi keutamaan. Bukan tak jadi keutamaan, mereka dah terbiasalah. Ala bisa tegal biasa, kata orang Melayu. Jadi bandingan ini untuk menjelaskan, bukan semestinya betul, tuan-tuan ya. Si ayah punya 3 orang anak, sulung, tengah dan juga bongsu. Maka yang sulung tengah tu diberi perhatian, makan minum jaga, pendidikan. Yang kecil tu tak berapa sangat. Maka tuan-tuan bayangkan, yang pertama dia bagi duit cukup, sekolahnya, ilmunya, pendidikan, semua cukup. Yang kedua pun sama. Yang ketiga, tak apa nak, ambil lah apa-apa yang dapat daripada Kak Long, daripada Abang dan sebagainya. Yang ketiga tak lagi diberi perhatian. Maka yang tumpah kasih sayang ayah ni kepada yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga diabaikan sikit sebanyak. Tiba-tiba pada satu hari, tuan-tuan, Allahu Akbar, Suhaidah Rahim, doakan suami, mudah-mudahan ya, insyaAllah kami doakan. Nanti kita doakan di hujung sama-sama untuk tuan-tuan semua untuk di kita yang hadir dan juga untuk siapa saja yang mengalami masalah pada waktu-waktu yang sukar ni. Haji Hafizah ya, ahlan wa sahlan, Rozina Anas. Nanti hujung tolong ingatkan saya, kita doakan sama Baik. Tiba-tiba satu hari, anak yang sulung pun dah besar, dah jadi orang penting. Yang kedua pun kaya raya. Yang ketiga ni taklah seberapa, sebab kita pun tak bagi pada dia kasih sayang ni, bandingan contoh. Maka si ayah pun tiba-tiba ditangkap atas saran yang tak jelas. Maka si ayah pun dalam penjara ni, dalam lokap ini, telefon yang pertama, Abang Long, tolong Abang Long, ayah ada masalah nak. Apa ya, ada masalah apa? Ayah tak semena-mena datang
Black Maria, polis datang terus tangkap, kata tak apa isunya, ayah pun tak tahu, malam tengah malam ni dia bagi telefon 3 kali je untuk menelpon 3 orang saja. Tolonglah nak. Abang kata, Allah ya, minta maaf ya, besok saya pergi oksigen, saya nak pergi terbang besok, nak fly besok, nak pergi ke Dubai. Ni yang pertama kata. Maaf lah ya, tak boleh, saya akan berada sana 3 hari paling kurang, 5 hari, tengok keadaan. Nanti lepas 5 hari saya tengok ayah, boleh tak? Ayah pun dengan pahit paksalah mengatakan, iyalah nak, tak apa. Nanti saya cuba tanya pada Abang Ah. Ayah pun tadi pun Abang Ah pun sama. Ya sibuk ya, minta maaf ya, tak sempat ya, tak boleh ya, ada urusan banyak. Maka ayah pun tak ada terpaksa ikhtiar untuk tanya pula pada anak yang bongsu. Anak yang bongsu ni, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Tadi ada soalan tentang tukar jantina. Nanti saya jawab insya-Allah. Ketua Asari, Ustaz Nulis, tolong ingatkan saya soalan ni kemukakan. Baik. Jadi tuan-tuan, yang pentingnya si ayah pun telefon anak bongsu. Anak bongsunya duduk jauh, dia pula tak ada kenderaan, hidupnya serba kekurangan kerana ayah yang tak bagi kepada dia nikmat-nikmat macam abang dengan abang dia 2 orang tu. Maka yang bongsu ni kata, "Oh ya, kesian ayah, tak apa ya. Saya balik sekarang juga." "Dari mana ni nak?" 500 km, saya kena menaiki motosikal. Allahu Akbar. Macam mana nak naik motosikal 500 km? Berapa lama nak sampai tu tuan-tuan? Dari KL ke Johor Bahru, berapa jam nak naik motosikal tu? Bukan motosikal Superbike. Motosikal yang sangat sederhana. Yelah, masa dulu-dulu ayah tak bantu untuk belajar, tak ambil kisah, dia sakit dan sebagainya, anak bongsu itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Maka nak tak nak, si ayah pun terpaksa lah tuan-tuan, tunggulah bantuan daripada anak bongsu. Berada dalam lokap ni, yang sulung, yang tengah diberikan segala nikmat, ditumpahkan kepadanya segala rahmat, sekarang tak boleh nak bagi khidmat balasan kepadanya. Yang kecil yang tak dijaga, itu yang akan bantu dia. Inilah bandingan tuan-tuan. Imam Ghazali buat bandingan sebenarnya. Anak sulung itu adalah harta kamu, anak kedua kamu adalah keluarga kamu, anak ketiga itu maksudnya amalan kamu. Kamu tak bagi penumpuan untuknya. Tahajudnya entah ke mana, Qurannya entah ke mana, sedekahnya entah ke mana, puasa sunatnya entah ke mana, amal salihnya entah ke mana. Maka agak-agak kalau ke akhirat, dia boleh bantu ke kalau lompong banyak sangat amal salih kita? Macam anak yang bongsu ni yang tak diberi perhatian langsung. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi bila kita melihat hadis ini, kata para ulama hadis, contohnya macam Imam Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang terkemuka dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, mengatakan bahawa penjelasan hadis ini sangat penting untuk kita faham. Kerana ketika di dunia kita ada keluarga, bergaul dengannya, harta yang kita gunakan untuk hidup, kedua ni akan kita tinggalkan ataupun mereka meninggalkan kita. Bila ayah tu sakit, boleh tak anak tu duduk je, walaupun masa kecil ayah dukung macam ibarat menatang minyak penuh? Boleh tak? Tak, anak tu ada kerja. Nak bagi-bagi kerja, jadual menjaga ayah tu pun hantar ke hospital pun, Allah tuan-tuan punya payahnya. Masing-masing punya komitmen. Yelah, masing-masing pegawai besar, mempunyai komitmen, betul. Tapi nak ceritakan sukarnya ketika kita menyayangi anak-anak tapi tak mendapat balasan seperti itu waktu kita tua. Jadi tuan-tuan, semua itu akan kita tinggalkan. Kadang-kadang di dunia lagi telah ditinggalkan oleh keluarga. Kadang-kadang di dunia lagi sudah ditinggalkan oleh harta benda. Orang yang kaya raya, yang hebat, yang kedudukan, hartanya banyak, nilai sahamnya tuan-tuan, dia bahagia tak rasa tuan-tuan? Mungkin yang bahagia itu adalah pekerja-pekerjanya. Ada orang rumahnya besar, tapi yang dia sakit dalam rumah tu, maka yang enjoy makan, minum, tidur dan sebagainya adalah pekerja-pekerja dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka kadang-kadang di dunia lagi telah ditinggalkan oleh keluarga, telah ditinggalkan oleh harta. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam hadis ini mengatakan amal tidak akan sekali-kali meninggalkan seseorang itu, terutamanya ketika dia sangat memerlukan di alam barzah, di alam yang gelap, alam kubur yang akan dimasuk itu. Maka dia mengambil harta yang sekiranya dapat menyampaikannya ke akhirat dan menikahi isteri yang salihah yang akan bantunya dalam keimanan. Ini kata Ibn Rajab Al-Hambali. Sedangkan orang yang mengambil harta dan keluarganya untuk menyibukkannya di mengasihi Allah, maka dia akan merupakan orang yang rugi. Seperti yang Allah jelaskan sikap orang Badui ketika Nabi mengajak mereka untuk pergi ke medan Tabuk, maka mereka mengatakan syahalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Wahai Rasulullah, kami ni sibuk oleh harta dan juga keluarga kami, maka mintalah kepada Allah keampunan untuk kami. Macam kau je ada keluarga, macam kau je ada harta nak kena uruskan, orang lain tak ada. Inilah sikap golongan Arab Badui yang ditegur oleh Allah SWT. Itu juga Allah menyifatkan golongan ni macam dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta dan juga anak pinak kamu demi hati Allah. Siapa yang buat demikian maka sungguhnya mereka itulah orang yang rugi. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Hakim dan Mustadrak, Ja'a Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Sumakal syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Jibril telah mewasiatkan kepada aku, kata Rasulullah SAW, wahai Muhammad, hiduplah macam mana engkau nak, tapi engkau pasti akan mati. Cintailah engkau wahai Muhammad siapa saja yang kau nak, engkau pasti akan berpisah dengannya. Ya, kita bersama dengan isteri, duduk, makan, minum, tidur, pergi travel sama-sama, belajar sesama online pada hari ini. Kan, suami isteri dimuliakan Allah sekalian. Akan tiba hari besok, kita tinggal seorang diri saja. Anak-anak akan buat hal masing-masing, walaupun anak itu kita peluk cium daripada kecil. Semuanya akan pergi. Tinggallah kita duduk sebatang kara dalam rumah kita yang kita buat besar-besar untuk anak isteri tinggal. Semuanya akan ditinggalkan. Tengok je baju isteri. Ataupun suami, isteri tengok je baju suami. Allah, ada suami rajin pergi masjid, ni kopiah, di jubah. Semuanya sudah berakhir, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ulia Izara Azhar. Muhammad Adib, ya. Jadi Nabi telah pun diingatkan oleh Jibril AS, dan wasiat ni pastinya untuk kita. Walaupun disampaikan kepada Rasulullah, tapi sebenarnya matlamat akhirnya adalah untuk kita. Kerana kita dah yang menjadi subjek dalam hadis ini. Kemudian Jibril telah mengatakan lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, buatlah apa sahaja yang kau nak, tapi engkau pasti akan dibalas oleh Allah terhadap buatanmu itu. Kecil besar semuanya akan dibalas oleh Allah Taala. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, dan kemudian Jibril pesan kepada Nabi kita SAW, wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang beriman itu terletak pada qiyamul lail, dan kehebatannya, kehormatan dirinya, kemuliaan dirinya terletak bila dia tidak bergantung kepada manusia yang lain. Ingat ya, bahawa kita yang hidup ni mintalah kepada Allah. Bangunlah malam. Ada orang mengatakan bahawa ada hajat-hajat besar nak kena pergi ke Mekah untuk berdoa. Musim sekarang ni bukan senang nak pergi, tuan-tuan. Ya, kena vaksin dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya, hadiah gelas ni kenapa tak guna? Ni saya guna, tuan-tuan. Tunjuk pada tuan-tuan terima kasih tuan-tuan. Siap bagi teh lagi. Alhamdulillah, syukur kepada tuan Syafiq Emir, barakallahu fikum. Kamal bin Abdul Rushd, Nisanul Hasanah. Jadi dalam konteks ini, ramai orang kata nak kena pergi Mekah doa barulah bagus. Tak, tuan-tuan. Imam Syafi'i, imam mazhab yang unggul, imam ahli sunnah ni berkata, sebenarnya tiap-tiap malam merupakan doa macam tuan-tuan minta ke Kaabah. Tiap malam untuk doa pada Allah pada waktu tahajud 3:30 sampai waktu subuh itu, seumpama tuan-tuan berdoa dalam Raudah. Macam tuan-tuan berdoa dalam Kaabah. Mengapa dia abaikan peluang ni, tuan-tuan? Yang belum dapat pasangan, yang mengalami penyakit, yang dibuang kerja, yang ada isu kekeluargaan, yang ada masalah dengan suami isteri, yang ada masalah tentang anak-anak. Mengapa tidak bangun pada waktu malam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Seruan ni saya tujukan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Ya. Jadi dalam hadis ini mengatakan bahawa kedudukan orang beriman itu, kemuliaannya terletak bergantung penuh pada Allah, bukan pada manusia, dan rajinnya dia qiyamul lail. Ingat ya, dalam ayat yang lain surat Syu'ara sebagai contohnya dalam surat Syura Allah menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Syu'ara ini Allah menjelaskan hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai, melainkan datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Dalam ayat lain Allah cerita tentang detik kematian yang akan kita lalui, tuan. Surah Al-An'am ayat 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami kurniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu, iaitu dunia. Kereta yang cantik, rumah yang indah, kehidupan yang serba mewah, pangkat, jawatan, wang di bank, semuanya akan ditinggalkan, tuan-tuan. Yang di bawah hanyalah kain kapan sahaja. Allahu Akbar. Sultan Sulaiman the Magnificent, Al-Qanuni, sultan yang saleh dan hebat itu. Tapi malangnya dalam filem yang tonton itu menampakkan kehidupannya. Allah, macamlah orang kaki perempuan sangat.
Padahal Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan yang soleh tuan ya, ketika matinya dipesan kepada muftinya Syekh Al-Imam Abu Saud, mati nanti tolonglah bawa sekali peti yang ada bersama itu untuk dikebumikan bersama-sama. Rupanya peti itu, dan peti itu ada surat semuanya tanda tangan mufti. Semua perkara yang berlaku dalam hidupnya diminta restu mufti, minta fatwa mufti. Tak ada satu pun dia buat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada orang alim pada zamannya, tuan-tuan, muftinya, qadhi qudahnya, itu Syekhul Islam. Dan ketika matinya dia suruh orang keluarkan tangan dia daripada keranda, diangkat, tuan-tuan, keluar, supaya orang nampak inilah sultan yang paling kaya di dunia, memiliki kerajaan yang paling besar dalam dunia, empire yang paling hebat dalam dunia. Pada ketika itu mati tangan kosong, tak ada bawa apa pun. Ya. Jadi dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahawa semua akan ditinggalkan. Kamu datang dulu ketika telanjang bogel dilahirkan oleh ibu, maka kamu akan kembali juga begitu kepada Allah. Sebaik Allah suruh bagi kita pakai kain ihram, tuan-tuan. Kalaulah tidak disyariatkan memakai kain ihram itu, tak ada apa yang boleh bungkus tubuh kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ini bicara ni penting. Ada orang takut mendengar kata-kata ini kerana kata-kata seperti ini katanya menyebabkan tidak ada produktiviti. Sebenarnya kata-kata ini menyebabkan produktiviti, tuan. Semua orang akan takut. Mereka tak akan terlibat dengan rasuah, mereka tak akan terlibat dengan menganiaya orang, mereka tak akan terlibat dengan menipu, mereka tak akan terlibat dengan scammer, tak akan terlibat dengan menganiaya, menzalimi orang lain. Kerana semua itu akan ditinggalkan. Benarlah sabda Nabi dalam hadis Muslim, "Idza mata al-insanu qata'a amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Bila matinya seorang kita, yang tinggal cuma 3 sumber saja. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang saleh ataupun salihah yang akan mendoakan. Anak-anak termasuklah cucu, tuan-tuan. Ajarlah kepada anak-anak kita ya, hari Jumaat ringan-ringankan tangan untuk bersedekah. Panjangkan tangan, bukan panjang tangan mencuri. Orang Arab sebut dari tola ni, maknanya tangan panjang, maknanya tangan rajin sedekah. Ajar anak kita untuk bersedekah. Sedekah anak, bila kau masukkan duit yang tabung masjid itu, cakap dalam dirimu, ya Allah, ini untuk aku, untuk ayah ibu aku yang banyak jasa kepada aku, datuk nenek moyang aku, semua keluarga aku. Ini akan begitu. Kerana apa yang Allah beri kepada anak itu tak akan berkurangan. Semuanya akan dapat bahagian sama. Ajar anak-anak kita, nak sedekah nak RM10, ni ayah bagi kau sebulan RM50, 3 bulan dan 30 hari dalam sebulan tu ada RM30 untuk kau gunakan. Maka sampai tu kau duduk asrama ni, segala makan minum ayah dah bereskan. Ni RM20 ni RM5 setiap hari Jumaat. Nak ajar anak kita, tuan-tuan. Kau tak ajar, bila nak ajar, tuan-tuan? Ya. Kalau tak boleh nak sedekah, lihat pada kawan-kawan yang susah. Tanda kawan yang susah ni, orang pergi makan, dia tak pergi makan. Pakaiannya tak macam orang lain. Ya. Jadi orang seperti ni kau bantu nak? Ajak lagi makan, belanja dia makan. Ya. Ajar anak kita dari kecil untuk melakukan kebaikan. Khairukum anfa'ukum linnas. Orang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang sekelilingnya. Jadi kalau kita lihat dalam hadis yang mula-mula kita bacakan tadi, ya, Tu'ul Mayyitah salasatun, yang ikut si mati itu 3 perkara. Yang pertama, keluarga. Keluarga tidak lagi akan bermanfaat kepadanya, melainkan bila mereka beristighfar dan berdoa untuk kita. Dia ceritakan oleh Imam Qurtubi tadi, orang yang telah mati ni nanti akan berada dan putus hubungannya dengan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kita takkan dengar ada apa berlaku kat luar, tak tahu apa berlaku. Kecuali ada orang yang mati, yang masuk ke tempat yang sama dengan tempat kita, beritahu kita, mengupdatekan kepada kita, fulan, kau duduk tempat saya sekian, aku selalu nampak kau kat masjid. Oh ya. Maka pada ketika itu dia mau tanya kepada fulan tu, oh ya, ayat jumpa masjid, kau mati ya, aku dah 3 tahun lalu, apa berlaku pada isteri aku ya? Maka orang tu beritahu, isteri kau dah kawan baru dia. Allahu Akbar. Barulah kita tahu selepas berita itu sampai kepada kita, manusia orang yang mati selepas kita dan berada di perkampungan yang sama dengan kita. Inna kitabal abrari lafi ilyin wa inna kitabal fujari lafi sijjin. Orang saleh berada dalam satu perkampungan, orang yang tidak saleh, ahli maksiat, akan berada di perkampungan yang lain. Maka kalau seseorang itu, kita berdoa kepada Allah, mohon masuk dalam perkampungan orang saleh, maka perkampungan orang saleh itu terputus segala hubungan kita dengan yang masih hidup.
Orang yang mati yang selepas kita, yang punya hubungan dengan keluarga kita, yang tahu tentang keluarga kita, akan beritahu kepada kita lepas dia mati dan berjumpa dengan kita di alam barzakh. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ali, Baik. Terkadang keluarga tidak melakukan perkara itu. Bahkan terkadang orang lain lebih manfaat dalam hal itu bagi si mati daripada keluarganya. Seperti dikatakan oleh seorang yang saleh, keluargamu sedang sibuk membagi harta warisanmu, sedang dia menyendiri merasa sedih akan kepergianmu dan mendoakanmu. Sementara engkau sedang berada dalam keadaan susah. Ada orang mati, keluarganya sibuk bagi harta pusakanya, macam harta ghanimah, macam harta rampasan perang, bergaduh. Tak ingatlah doa untuk si mati. Yang mendoakan untuk si mati imam masjid, ahli karya yang ingat padanya, kawan-kawan sepejabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sianya keluarga yang tidak dididik dengan keimanan ni tuan-tuan, yang sibuk dengan kebendaan. Jadi itu sebab Allah menyatakan dalam surah At-Taghabun yang pernah kita tafsirkan dahulu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang beriman, kadang-kadang di kalangan isterimu, anak-anakmu merupakan musuh bagimu. Ini maksud Allah. Kerana anak-anak dan isteri itu tak dibimbing dengan ketaatan kepada Allah, maka lain pula jadinya. Mati saja seorang tu gembira mereka, tapi bergaduh sama sendiri untuk dapat harta. Kenapa tak macam ni? Kenapa macam tu? Tuan ya, dalam hadis yang pertama juga mengatakan yang akan mengiringi kita pergi ke perkuburan kedualah harta. Harta adalah yang pertama sekali meninggalkan pemiliknya dan tidak akan masuk bersama dengan si mati dalam kuburnya. Ini merupakan perumpamaan bahawa harta tidak akan menemani si mati dalam kuburnya. Kereta mewah, pingat, kedudukan, emas, perak disimpan di bank, di safety box dan sebagainya, di safe box, dan juga apa sahaja yang memiliki saham, semuanya akan ditinggalkan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya daripada Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda, wa hal laka ya bani adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita wa ma siwa zalika fazahibun wa tarikuhu linnas. Wahai manusia, adakah harta kamu kalau kamu nak sibuk-sibukkan melainkan apa yang kau makan dan akan lenyap, mana lupus bersama dengan kau makan. Baju yang kau pakai lalu menjadi lusuh, itu harta kamu. Harta kamu makan, dia pun hancur, menjadi zat badan dan sebagainya. Yang kedua, pakaian kamu pakai sampai lusuh, itu memang kamu dapat menikmatinya. Yang ketiga, sedekah yang kamu berikan untuk Islam, untuk Allah, maka ia akan menunggu kamu di akhirat. Selain daripada itu, yang kamu bangga-banggakan, kamu kumpul, lihat sifarnya ada berapa itu, semuanya akan kau tinggalkan dan akan menjadi rebutan orang lain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi dalam sebuah hadis lain riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi telah bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah di kalangan kamu yang harta keluarganya lebih dia sukai berbanding dengan harta dia sendiri? Maka para sahabat jawab, ya Rasulullah, mana ada manusia yang suka pada harta orang lain? Dia tentu suka harta dia. Apa buat kita rebut harta orang lain? Itu milik mereka, wahai Rasulullah. Apa kita nak banggakan kalau abang kita pakai kereta mewah, pakai rumah besar? Apa kita nak bangga? Tak ada kena dengan kita. Yang kita banggakan apa yang kita miliki, yang kita nikmati pada hari ini. Maka jawapan Rasulullah SAW, ketahuilah olehmu, wahai sekalian sahabat-sahabat, sebenarnya apa yang kamu simpan dan kamu tinggalkan nanti bila kamu mati, itu semua akan menjadi orang lain punya. Itulah yang harta orang lain. Yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan, maka itulah dia yang sebenarnya akan menjadi milikmu di akhirat. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini memberitahu kita merawat masalah kebendaan yang mungkin menyelinap ataupun berserabut ataupun bersarang dalam hati setiap kita, iaitu sibuk untuk kumpul harta sebanyak-banyaknya, terlupa untuk bahagian kita ke akhirat nanti. Tuan-tuan, ada orang pula sibuk fikir, saya meniaga ni Ustaz, nak kumpulkan anak-anak saya mesti banglo satu-satu, mesti ada dapat harta wang pencen macam mana. Tuan-tuan, anak kita dia pandailah tuan-tuan nak hidup. Kita ni sibukkan diri kita dengan amal saleh yang kita nak meninggal nanti, tuan-tuan. Memanglah akan tinggalkan anak dalam keadaan mereka mulia, betul. Tapi jangan sampai abaikan nasib kita di akhirat. Mesti letak satu target dalam hidup. Anak-anak sekalian,
ayah mengusahakan untuk kamu sampai kamu ada rumah satu. Rumah ni ikut kemampuan ayah lah ya. Ayah boleh sediakan kamu ada 5 orang. Ayah dah sediakan tanah ke rumah ke ataupun ada wang di bank. Kalau apa ini duit kamu boleh belajar sambung sampai kamu kahwin. Alhamdulillah cukup Jadi kita mesti draw line dalam hidup kita. Sampai kat situ sahaja. Jangan lepas tu cari lagi bila nak berhenti tuan-tuan. Ya mesti ada target dalam hidup lah. Jadi maka harta tidak akan manfaat bagi miliknya sehingga apa yang diberikan untuk dirinya diinfakkan ke jalan Allah. Sedangkan apa yang dimakannya atau dibelinya untuk pakainya tiada pahala baginya, tiada dosa kecuali yang disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Kalau kita perlu pakai jam yang nilainya RM5,000 kerana jam itu jam yang tepat, yang tak ada masalah apa, sedap pakai, sedap tengok, contohlah. Kenapa beli jam sampai RM500,000 tuan-tuan? Macam mana nak jawab depan Allah nanti? Ya, ini contoh seperti yang dikemukakan oleh fatwa ni kepada Dr. Osman Khamis, seorang ulama pakar fiqh dan juga muamalat dari Kuwait. Ditanya kepada apa hukum kita beli satu benda yang lebih daripada keperluan. Bergantung pada niat lah tuan-tuan. Kalau pakai itu kerana kita nak tengok waktu, mungkin kita pun seorang businessman, itu menjadi ukuran body language lah orang kata. Tak mengapa jugalah. Tapi kalau over sangat sampai nilainya berjuta-juta pada perkara itu, takut jadi pembaziran lah tuan-tuan. Itu maksudnya. Jadi salah seorang penguasa pemimpin berkata kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar, wahai Tuan Guru, kenapa kami dibenci kematian? Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar berkata, kerana orang macam pemimpin-pemimpin yang lalai dengan dunia ini, maksud saya disebut oleh Abu Hazim Salamah bin Dinar, orang-orang itu adalah orang yang merobohkan akhiratnya untuk membina dunianya. Maka kalau dia nak pergi ke akhirat dan tidak ada persiapan untuk ke sana, macam mana? Ada satu kisah disebut dalam kitab Husnul Majalis. Kisah ni hanya kisah ramziah, simbolik saja. Ada sekumpulan manusia naik kapal. Dalam perjalanan di kapal itu dipukul badai yang kuat, taufan, ribut. Maka pecahlah kapal. Masing-masing pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Salah seorang ni selamat pergi ke sebuah pulau. Dia tak sangka di pulau itu rupanya ada manusia tinggal di situ. Manusia itu pun terima kedatangan orang yang hanyut tadi, yang hampir-hampir lemas tadi. Dia terus bagi kepada orang ni satu kerakyaan yang luar biasa. Dipakarkannya mahkota, dipakai baju yang mahal, diangkat menjadi raja di kalangan penduduk di situ. Dia pun terkejut. Saya ni bukan keturunan raja, bukan keturunan yang mulia. Macam mana pula boleh diangkat? Tapi tak, memang mereka jadikan dia raja. Raja lah. Maka dalam persidangan dia bersama menteri-menterinya, ada seorang yang paling tua. Dia nampak macam orang tu macam warak. Dia memanggil orang tu. Lepas habis persidangan dengan menteri, dia dah jadi raja. Dia pun terkejut macam mana boleh jadi raja. Padahal dia orang biasa je, kapal pecah. Dia pun sampai kat pulau tersebut. Maka orang di situ pun mengangkat dia raja. Dia pun pelik. Maka dia bertanya kepada salah seorang menteri yang kelihatan soleh itu, tanya, "Tuan, saya raja kamu je, Tuan raja. Kenapa berlaku demikian?" Maka orang yang nampak soleh itu berkata kepadanya, "Tuanku, sebenarnya sesiapa saja yang datang ke sini, mereka akan angkat jadi raja selama 3 tahun saja. Lepas 3 tahun tu, dia akan gulingkan daripada tahta dan dibuang di satu tempat, dihina, dipukul, mungkin dibunuh." Begitu? Ya, begitu. Kenapa buat begitu? Inilah adat orang duduk kat kepulauan ni. Jadi apakah Tuan Menteri nasihat kepada saya untuk buat? Memandangkan tuanku telah lantik diangkat menjadi raja tanpa kehendak tuanku. Jadi yang tempoh 3 tahun tuanku menjadi raja ni, tuanku minta daripada semua menteri untuk persiapkan tempat yang tuanku akan dibuang itu menjadi satu tempat yang selesa untuk duduk. Ada pekerja, ada istana, ada benda nak buat lah. Maka raja tu pun berfikir, betul juga nasihat ni. Dia pun berkata kepada menteri-menterinya supaya itu dia, seorang raja, arahannya ditaati, dipatuhi, tolong buat kat tempat tu. Tahu tempat tu dia akan dibuang nanti 3 tahun lagi. Tempat itu pun dimakmurkan, dia buat istana, dia sediakan pekerja-pekerja, hamba sahaya dan sebagainya. Ini cerita ramziah, cerita simbolik. Maka selepas 3 tahun betul-betul dia dilucutkan jawatan, digulingkan, dicampakkan ke tempat tersebut. Tapi tempat itu telah pun dibangunkan masa jadi raja 3 tahun tu. Diindahkan, disiapkan infranya. Maka bila dia sampai kat situ, dia tak adalah jadi orang merempat macam raja yang pernah lantik dan lupa daratan selama 3 tahun itu.
Jadi tuan-tuan, kisah ni dikemukakan dalam kisah Husnul Majalis bagi menampakkan kepada kita bahawa kat dunia macam tu lah. Ramai orang terlupa. Sedangkan dunia sekejap saja. Dia akan mati, masuk dalam kubur yang lahat, yang sempit, yang waktu hujan itu penuh dengan lumpur. Kalau kita pergi tengok pun tak tergamak. Nak duduk kat situ, ni pula dibaringkan dalam tu. Kalau kita buat persiapan sekarang ketika di dunia, nescaya tempat yang bakal dimasuki itu merupakan seindah-indah tempat, tuan-tuan. Hanyalah dengan amal salih yang kita lakukan. Nur khairi, Mas Najwa. Allahu akbar, insya-Allah tabaraka wa taala. Baik. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Abu Hazim Salam Bina kepada penguasa Bani Umayyah itu, bahawa banyak orang yang menghancurkan rumahnya di akhirat dengan kelakuannya yang menyimpang itu, lalu dia tidak sanggup untuk pergi ke sana. Sedangkan orang saleh yang nampak akhirat, dia telah menyiapkan segala-galanya dengan amal saleh tersebut, supaya di akhirat besok dia tidak ada sebarang masalah. Dia dapat tinggal tempat yang lebih indah daripada dunia. Yang pernah saya ceritakan dalam hadis sahih mengatakan, siapa yang bersabar dengan kesusahan hidup dunia, nanti di akhirat bila dia dimasukkan ke dalam syurga, Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, hamba-hambaku, pernah tak engkau di dunia masa susah? Padahal dunia 60, 70, 80 tahun dia susah. Dia akan menjawab kepada Tuhannya, wahai ya Allah, tak pernah aku rasa susah, walaupun baru sedetik, cuma dia dimasukkan dalam nikmat di akhirat. Nikmat akhirat yang rasai sedetik itu menenggelamkan, meluputkan segala kesusahan yang dialami di dunia dahulu, dengan syarat dia sabar dan iman dan amal soleh. Manakala orang di dunia dahaka hidup dengan penuh kemewahan, kebendaan, keseronokan, kebahagiaan pada perspektif dia, dan tak kala dia mati, dia dihumbankan ke neraka, sesaat saja dimasukkan neraka itu, maka dia tanya oleh Allah, wahai fulan, dulu kau pernah senang tak? Padahal 80 tahun dia senang. Senang dalam maksiat lah, derhaka kepada Allah lah. Maka ketika dia menjawab soalan Allah itu, dia mengatakan, ya Allah, demi Allah, kala, ya Allah, ya Tuhanku, tak pernah aku rasa senang. Walaupun di dunia 80 tahun dia hidup dalam kemewahan. Sesaat dia dibenamkan neraka itu, menghilangkan segala nikmat yang pernah dikecapi ketika di dunia. Bayangkan tuan-tuan. Jadi itu sebab Syekh Ali Tantawi berkata dalam kitabnya Zikrayat, bahawa buat maksiat ini keseronokannya sesaat, azabnya berabad. Berabad. Ya, satu hari ke akhirat sama kan? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin ma ta'udun. Satu hari di sisi Allah macam 1000 tahun di dunia. Bayangkan kau 40 hari di akhirat. Maka kata Ali Tantawi, yang ulama yang terkemuka dari Bumi Syam ini, bahawa melakukan ketaatan itu penatnya sesaat, seronoknya berabad. Mana satu yang kita pilih, tuan-tuan? Buat maksiat sesaat dan penatnya berabad, ataupun buat taat sesaat, keseronokannya berabad. Ya, jadi pilihlah yang mana kita nak sebenarnya. Tepuklah dada, tanya iman. Saya rasa cukup setakat ni dulu, tuan-tuan, untuk renungan kita pada malam ni. InsyaAllah esok kita sambung lagi tentang detik-detik kematian, perjalanan ke akhirat. Malam pertama di Alam Barzah yang akan sambung pada malam esok, insyaAllah. Setakat saja dulu. Jangan lupa, tuan-tuan, tolong dapatkan Habatus Sauda, birkah daripada Zahzan Travel. Inilah yang disabdakan Nabi SAW, mengambil Habatus Sauda merupakan Habatul Barakah, bijirin keberkatan. Kami dah proses bentuk seperti ini, sedang untuk dinikmati, tuan-tuan. Habatus Sauda, Habatul Barakah, dipanggil Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkat komunikasi, insyaAllah. Dan kami juga di Zahzan Travel ada masakan korma jenis ajwa dari Madinah. Korma ni kami import dari Madinah. Dia ada sijil lahir daripada Madinah, tuan-tuan. Ni korma Madinah yang Nabi nyatakan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumul sirun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji setiap pagi, dia selamat daripada sihir dan juga racun. Dan kami juga ada masakan kurma mejol dari Palestin. Bentuknya begini, dalam bekas seperti ini, balang seperti ini. InsyaAllah mudah untuk tuan gunakan dalam kereta, di pejabat. Rumah yang tidak ada kurma akan penghuninya selalu kelaparan. Itu sabda Nabi SAW. Rumah yang tidak kurma, penghuninya selalu kelaparan. Anak kita kejap-kejap masak tengah malam. Jangan makanlah tengah malam, lepas pukul 8 tak boleh makan dah. Kecuali makan ringan seperti snack, macam kurma dan sebagainya. Baik. Jangan lupa, tuan, kerana Allah memberkati kita, dan ada permintaan untuk doa tadi. Dan jangan lupa, anak-anak kita dah start sekolah, dapatkan buku Kamus Hari Salat.
dari Telaga Biru dengan membeli di www.telagabiru.com.my. Beli online. Ya. Kem Bestari Salat dapatkan daripada Telaga Biru. Yang ni tahap 2, ni tahap 1. Dalamnya lengkap dengan jadualnya. Ada second colour kat ujung yang best sekali dia ada satu checklist. Checklist untuk anak-anak kita dah hafal surah ke belum. Ambil beratlah tuan-tuan salat anak-anak. Kerana orang yang tak salat ni dia ibarat rumah yang tidak ada tiang seri. Roboh nanti. Rukun Islam lain tidak cukup kuat untuk menyokong binaan Islam yang dengan salat Wajarlah anak-anak kita salat seawal usia 7 tahun. Alhamdulillah dah beli birkah. Terima kasih Mardia Zabidin Jana Yusuf. Terima kasih semua. Tadi ada soalan berkaitan dengan penukaran jantina Saya pernah ulas benda ni, topik yang pernah dibincangkan dulu. Orang yang mengubah jantina ni hukumnya haram. Dia kena bertaubat dengan taubat nasuha. Seandainya dia telah mengubah kejadiannya itu dan kemudian dia tidak boleh kembali pada jantina yang asal kerana mungkin telah dibuang dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Dia kena taubat kepada Allah, taubat nasuha. Moga Allah menerima taubatnya. Ahmad Hashim, tolong dapatkan dekat nanti boleh dapatkan daripada link tree di bawah. Nanti saya minta pada Zalan Travel dan Telaga Biru untuk masukkan Okey, tuan boleh dapatkan direct daripada number yang di WhatsApp di bawah Jadi bagi mereka yang telah terlanjur menukar jantina, hukumnya haram, kena bertaubat, taubat nasuha, dan kena memperbanyakkan amal soleh, kena banyakkan sedekah. Kalau ayah ibu masih ada, mintalah doa daripada mereka dan juga keridhaan mereka. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa orang yang melakukan demikian. Saya pernah ulas perkara ini dalam kuliah lalu ketika membincangkan kitab bertajuk dosa-dosa besar kabair. Baik, setakat ini saya dulu. Nanti kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh WhatsApp terus, atau tuan-tuan boleh masukkan di Facebook ni, nanti saya jawab insyaAllah. Malam esok saya akan jawab soalan yang tuan-tuan kemukakan. Nanti kita adakan satu malam untuk sesi soal jawab. Tanyalah Ustaz dekat Facebook saya ni insyaAllah. Baik tuan, terima kasih, setakat ini saya dulu. Jangan lupa dapatkan hawa sauda, dapatkan korma Mekjol, dapatkan korma Ajwa dari Zazan Travel juga buku-buku seperti Kem Bestari Salat. Kalau anak-anak kita masih belum boleh baca, kami ada terjadikan modul untuk mendidik anak-anak cara membaca. Namanya Bacalah Manjaku. Boleh dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Bacaannya warna buku ni. Harganya cuma RM3.90 saja. Nampak apa color ni? Ajar anak-anak kita membaca. Ada peringkat-peringkatnya 5, 6, daripada 1 sampai 6. Dapatkan daripada Telaga Biru. Setakat saja dulu. Sama kita berdoa, mudah-mudahan yang sakit di kalangan kita disihatkan, yang berhutang ditunjukkan jalan keluar hutang-hutangnya, yang jahil lebih ilmu kepadanya, mudah-mudahan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa la rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء أسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مصيبة إلا نفسته ولا جاهلا إلا علمته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا أجبت له ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau mengetahui hati-hati ini berhimpun semata-mata untuk mencari ilmu, menyuburkan iman kami, ya Allah, mendekatkan diri padamu, ya Allah. Jadikan setiap detik yang kami spend dalam perjumpaan kami pada malam ini dan juga malam-malam merupakan detik-detik yang akan dikira sebagai hasanat di sisimu di akhirat nanti, wahai Tuhan. Jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu ini yang jahil dengan Engkau beri ilmu padanya, memiliki aib yang Engkau tutup baginya, yang akan musafir Engkau selamat pergi dan baliknya, yang sesat Engkau beri hidayah kepadanya, yang menzalimi orang lain Engkau beri hidayah kepadanya supaya berhenti dari kezalimannya,
Yang dizalimi engkau selamatkan dia daripada kezaliman orang padanya. Yang belum berkahwin engkau kurniakan untuknya suami yang saleh ataupun isteri yang salihah yang akan bahagia dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini belum memiliki anak, melainkan kurnia kepadanya anak-anak yang saleh yang salihah, ya Allah, yang akan menjadi legasi kebaikan untuknya lepas kematiannya nanti, ya Allah. Yang ada seorang pun yang sakit, engkau kesembuhkan baginya, wahai Tuhan. Ada di kalangan sahabat-sahabat kami yang hadir pada malam ini, sama dirinya, keluarganya, suaminya, isterinya, anak-anaknya sakit, engkau kesembuhkan, wahai Tuhan. Kerana engkau beri kepada setiap kami apa yang dihajatkan, dan manusia pertama hingga terakhir tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada khazanah pembendaharaan-Mu yang maha luas, ya Allah. Melainkan seperti jari yang celupkan lautan, apa yang melekat pada jari itu airnya, itulah yang kau beri kepada hamba-Mu yang pertama hingga terakhir. Segala yang diminta mereka dipenuhi, tak akan mengurangkan, bahkan tidak akan mempengaruhi sedikit pun daripada apa yang kau miliki, wahai Tuhan yang maha penguasa, maha penyayang. Urusannya tetap antara Kaf dan juga Nun, memiliki timur dan barat. Wahai Tuhan yang maha agung, maha unggul, maha hebat, tak mampu kami memuji-Mu sebagaimana selayaknya. Kasihannya kami, ya Allah. Pandang kami ihsan-Mu, belas-Mu, rahmat-Mu luasi segala-galanya, ya Allah. Kami merupakan hamba-Mu yang miskin pada rahmat-Mu. Serba kekurangan, banyak maksiat kami lakukan. Kami memperakui, mengiktiraf. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu, ya Allah. Engkau tempat bimbingan, Engkau tempat pengaduan, Engkau tempat permintaan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Taqallahu minna minkum. Tuan-tuan yang lupa, ya, mudah-mudahan tuan yang dah dapatkan apa-apa berkaitan dengan umrah, insya-Allah Zazan Travel akan mulakan trip kami pada bulan 1, bulan 2. Tuan-tuan ikut perkembangan bagi mereka yang nak pergi menunaikan umrah, boleh menunaikan bersama dengan kami. InsyaAllah pada bulan 2 nanti di bawah pimpinan saya sendiri. Bilangan sangat terbatas, jadi tuan-tuan jangan abaikan peluang. Ikutilah perkembangan jadual penerbangan kami ke umrah. InsyaAllah nanti kita akan updatekan masa ke semasa. Jadi memandangkan pada hari ini ujiannya hebat, cabarannya hebat, maka bilangan nak pergi ni memang terbatas sangat. Jadi kita akan pergi dalam jumlah yang kecil. Jadi tuan-tuan jangan ketinggalan untuk mengikuti perkembangan ni. Bagi tuan yang sentiasa WhatsApp saya bila pergi umrah, InsyaAllah saya akan mimpin pada bulan 2 tahun hadapan. Lagi 2 bulan insyaAllah. Jadi setakat saja dulu. Sama-sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian tuan, jumpa lagi. Saya tinggalkan tuan-tuan bawa jagaan, kasih sayang, perhatian, penjagaan Allah yang Maha Berkuasa. Astagfirullah hadinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Jumpa lagi tuan insya-Allah pada esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salwa Muda, Zahrawati, terima kasih semua. Aminah Mahmud, Razi Pak Usuda, terima kasih. Agra Putri, Cikgu Saurudi, halo sahlan. Aziz Taifo, Isna Iza, Safia Ilyas. Nanti kita adakan sesi soal jawab. Ustazah kami saya Cemil, insyaAllah nanti kita adakan sesi tanyalah Ustaz kat sini. Salwa Muda, Nisa Nur Hasanah, halo sahlan, terima kasih. Cikgu Saurudin, halo Sauri, halo sahlan. Sarman, Kamari Amar, terima kasih semua. Jumpa lagi besok insyaAllah. Hajah Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.